Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Berita gempak sahabat semua. Seakan-akan hari ini bersatu menjadi juru cakap kepada GISBH. Kenapa saya katakan seperti itu sahabat semua? Karena kita lihat apa yang berlaku kepada kanak-kanak yang diselamatkan ini, ya, menjadi mangsa dera, eksploitasi, dan yang paling jelek sekali adalah menjadi pemuas nafsu kepada guru-guru, kepada mereka-mereka yang ada di dalam JSBS ini. Tetapi lain pula yang coba disampaikan ya oleh Parti Bersatu ini. Adakah mereka ini ada kepentingan ya dengan JSBS ini? Jadi itu yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan kita hari ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat kenyataan media ini. Kes JSBS, kerajaan bukan selamatkan anak kami, tapi rampas, kata ibu bapa. Dan ini disertakan ataupun dinyatakan ya oleh pimpinan-pimpinan daripada Bersatu Perikatan Nasional. Jadi kalau kita baca kenyataan media ini, Ketua Penerangan Bersatu Wilayah Persekutuan Faizal Ismail Aziz tampil sebagai juru cakap sekumpulan 96 ibu bapa yang ditahan dalam operasi terhadap Global Ikhwan Sedia Berhad baru-baru ini. Faizal pada sidang media hari ini bersama beberapa ibu bapa mewakili kumpulan yang menggelar mereka sebagai gerakan Pulangkan Anak Kami. Ya, jadi mereka menuntut supaya kerajaan memulangkan anak-anak mereka yang kini ditempatkan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Malaysia. Jadi Faizal mendakwa tindakan polis menahan dalam Ops Global tidak sah kerana 96 ibu bapa ini tiada sebarang kaitan dengan JSBS katanya. Jadi juru cakap kumpulan itu menggesah kerajaan perlu segera memulangkan 174 anak-anak yang didakwa mereka dirampas dan disembunyikan secara tidak sah dari segi undang-undang. Adakah mereka disembunyikan? Sepengetahuan kita, anak-anak ini ditempatkan di tempat yang selamat, ya, dijaga dan diberikan perhatian khusus ya, kerana mereka dikatakan menjadi mangsa ya, seperti liwat, penderaan, eksploitasi dan sebagainya. Ya, mereka juga mengatakan kami nak tegaskan di sini bahawa penahanan 96 ibu bapa adakah tidak mengikut undang-undang. Bukan semua ibu bapa ini ahli JSBS katanya, dan bukan semua anak-anak ditahan di rumah amal. Ada yang ditahan di rumah sendiri. Kami nak kerajaan segera memulangkan anak-anak ini. Mereka bukan diselamatkan tapi dirampas oleh pihak berkuasa, dakwanya kepada pemberita di Putrajaya hari ini. Turut hadir program kepada ibu bapa Nizam Basir dan Rizal Abdullah. Mengulas lanjut, Faizal mendakwa sebahagian besar daripada 96 ibu bapa yang ditahan oleh pihak polis bukan ahli JSBS. Jadi GPAK mendapati 80% daripada ibu bapa ini bukan ahli JSBS dan hanya lebih kurang 20% ahli JSBH. Daripada 49 daripada 49 tiada kaitan dengan JSBH dalam kalangan 51% yang mempunyai kaitan dengan JSBH. Pula sejumlah besar adalah staf Serikat Persendirian atau program bimbingan JSBH. Tambah lagi, yang lain adalah tenaga pengajar sekolah, staf JSBH, penjaga pusat penjagaan dan sukarelawan JSBH. Atas alasan apakah mereka yang bukan ahli JSBH yang tiada kaitan dengan JSBH ini ditangkap, ditahan dan dihumban ke dalam lokap selama berhari-hari soal mereka. Bukankah ini kes salah tangkapan? Apa kaitan mereka dengan sebarang dakwaan ajaran sesat? Soal Faizal. Tambahnya, kesemua 96 ibu bapa ini mempunyai sijil perkahwinan yang sah dan mendaftarkan kelahiran anak-anaknya di Jabatan Pendaftaran. Salah seorang ibu bapa bernama Utbah Furahah, 30, berasal dari Ampang, berkata anaknya berusia 7 tahun kini berada di pusat penjagaan JKMM. Okey, mereka mengakui, mereka katakan anak ini dirampas dan disembunyikan. Tapi mereka pula tahu anak-anak mereka ini berada di pusat penjagaan JKMM. Jadi di mana satu kenyataan mereka ni? Adakah mereka dirampas? Adakah mereka disembunyikan? Sedangkan mereka tahu anak-anak ini berada di pusat penjagaan JKMM. Jadi kenyataan mereka ni agak-agak membingungkan kita sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat, JKM minta saya tunggu katanya lagi seminggu lagi untuk terima panggilan daripada mereka, tapi tak ada panggilan. Saya pergi ke JKM, mereka sekarang bagi alasan masih dalam siasatan. Jadi dia turut menafikan pengurusan JSBS mengamalkan perkahwinan paksa untuk ahli-ahlinya. Ya. Dia tidak tahu lah itu, sebab dia kata dia bukan ahli. Bagi yang ahli dan pendedahan-pendedahan yang kita dengar, mereka ini dikawin cerai, kawin cerai, cerai kawin kepada adik,
kawin kepada abang, kawin kepada ulama umur 70-an dan sebagainya. Jadi itu antara kenyataan mereka lah ya. Jadi apapun sahabat semua, bagi pandangan saya dalam kes ini, ya, Bersatu kini dan PAS menjadi juru cakap seakan-akan, ya kita bukan tuduh tapi seakan-akan ya menjadi, hari ini mereka sebenarnya sudah menjadi juru cakap ya kepada kes JSBS ini. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Anda sendiri boleh menilai ya kenyataan mereka ini yang kita lihat seakan-akan cuba untuk memusingkan fakta. Kononnya anak mereka dirampas, tapi hakikatnya mereka tahu bahwa anak-anak mereka tu ditempatkan di JKM, di dalam pusat perlindungan. Pusat perlindungan, bukan pusat persembunyian. Itu beza dia. Ya, ada bezanya sahabat semua. Jadi sampai sini saja ya berkaitan dengan di situ. Tapi sebelum saya akhiri, saya juga ingin berkongsi kenyataan terkini daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, kebebasan kehakiman tetap jadi keutamaan. Itu antara kenyataan Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat, Datuk Seri Anwar berkata, kebebasan badan kehakiman dan kedaulatan undang-undang perlu kekal menjadi keutamaan dalam menegakkan keadilan tanpa takut atau pilih kasih. Anwar berkata kebebasan kehakiman berlandaskan doktrin pemisahan kuasa yang termaktub sebagai prinsip dan struktur asas perlembagaan persekutuan. Jadi katanya, pada masa lepas kita telah melihat bagaimana prinsip suci ini dicabuli oleh mereka yang berkuasa, yang bersekongkol dengan pejabat kehakiman tertinggi untuk memesongkan keadilan bagi mencapai tujuan politik yang jahat dan juga keji. Ya, kita nampak ini buktinya adalah atas pendakwaan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat pendedahan daripada Allahyarham, siapa tu? Saya lupa nama dia, yang telah meninggal dunia itu, Raja Petra. Dia menceritakan bagaimana, ya, kerana kita tahu Raja Petra ni penyokong kepada Datuk Seri. Dia cuma mengalihkan sokongannya apabila dia sekali dan dua kali ditangkap ISA, dan kerana itu mungkin dia ditekan. Dan dia membuat satu pendedahan bahawa tidak ada bukti untuk mensabitkan Perdana Menteri kita dengan kes yang cuba dibuat ya oleh kerajaan pada ketika itu. Tapi mengejutkan, dia tetap disumbatkan ke penjara. Itulah yang berlaku sahabat-sahabat semua. Datuk Seri berkata, biarlah saya nyatakan dengan tegas bahawa cukup sampai di sini. Dan era itu sudah berakhir dan kita tidak akan membenarkan penyalahgunaan dan pencabulan undang-undang seumpama itu berulang. Katanya berucap merasmikan persidangan Law Asia yang ke-37 di Kuala Lumpur hari ini. Anwar berkata, reformasi perundangan dan kehakiman perlu mencerminkan kemajuan negara seiring dengan perubahan zaman untuk pembangunan, manakala struktur undang-undang mesti berubah sebagai usaha menangani kemajuan teknologi yang belum pernah berlaku sebelum ini. Jadi jangan tunduk desakan elit, kata Datuk Seri. Beliau mengulangi bahawa sistem kehakiman dan perundangan tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan dan tuntutan golongan elit, serta tidak seharusnya tunduk kepada desakan kumpulan yang mewakili kepentingan golongan kaya dan berkuasa. Perdana Menteri turut menekankan bahawa dalam dunia yang berkembang pesat, pengamal perundangan memainkan peranan penting dan kerjasama rapat dengan penggubal dasar serta pihak berkepentingan untuk membentuk kerangka yang menggalakkan inovasi yang pada masa yang sama memastikan keadilan dan kesaksamaan terpelihara. Kita mesti mengemudi undang-undang kita melalui gelombang inovasi yang pantas sambil memastikan kapal keadilan tetap stabil. Tambah lagi, kita perlu menilai sama ada undang-undang kita cukup untuk melindungi privasi, keselamatan dan kepercayaan awam, dan yang lebih penting sama ada keputusan kehakiman dapat menyokong kepentingan negara dalam jangka masa yang panjang. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.